السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram berkenaan dengan hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang dan disusun oleh Al-Hafidh Al-Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali dengan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Sekarang ni kita masuk dalam bab baru, iaitu bab pada menyatakan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Hadis yang kedua, katanya, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ja'at Fatimah bint Abi Hubaysh ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahad فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي faghsili anki dam thumma salli. Bagi banyak silap Baik, muttafaqun alaih walil Bukhari thumma tawaddai li kulli salah wa ashara muslimun ila annaha hadafaha amda. Maksud hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Fatimah, anak perempuan kepada Abu Hubaysh, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia bertanya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang perempuan yang beristihadah, sehingga aku tidak berpeluang untuk bersuci. Dia fala athur, maka tidak aku suci, duk tubik darah sokmo. Soalannya, bolehkah aku meninggalkan sembahyang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak boleh. Sesungguhnya yang demikian itu adalah darah yang keluar daripada urat yang dekat dengan rahim dan bukan haid. Maka apabila engkau datang haid, maka tinggalkanlah sembahyang. Apabila berhenti haid, maka mandilah, kemudian sembahyanglah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebut, kemudian hendaklah kamu berwuduk setiap kali hendak sembahyang. Muslim menerangkan bahawa beliau sengaja meninggalkan tambahan ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini panjang sikit. Hadis ni Imam Ibn Hajar Al-Asqalani meletak di dalam bab perkara yang membatalkan wudu. Akan datang dia akan sebut sekali lagi hadis ni, dan hadis yang seumpama dengan hadis ni dalam bab darah haid akan datang. Cerita dia lagu mana? Cerita dia gini. Ada seorang perempuan sahabiyat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mari jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanyakan soalan tentang berkenaan dengan sembahyang dia. Sekarang ni semua kita maklum perempuan apabila datang haid tak boleh dia sembahyang. Apabila perempuan datang haid tak boleh dia sembahyang. Dan ada lagi perkara-perkara yang diharamkan kepada perempuan yang datang haid. Asal sembahyang wajib kepada setiap mukallaf. Tu asal. Ketika mana perempuan datang haid, maka tidak boleh dia sembahyang. Masalah Fatimah bintu Abi Hubaish radhiyallahu taala anha, darah dia duk keluar semua, dak berhenti. Ada semua darah. Jadi di sini timbul kemusykilan. Macam mana dia nak sembahyang? Darah duk ada semua. Sedangkan haid ni dia ada waktu-waktu dia. Maka dia mari jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khabar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni ustahab fala athur. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ni keluar darah berterusan, aku tidak suci pun. Okey, tengok. Aku keluar darah berterusan, aku tidak suci pun. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda yang kita dapat ambil faedah daripada hadis ni yang pertama sekali adalah ketika mana kita ada kemusykilan berkenaan dengan hukum agama, maka mesti kita kena bertanya. Mesti kita kena bertanya ketika kita ada kemusykilan. Sebagaimana sebahagian daripada sahabat Rasulullah, ketika dia ada kemusykilan berkenaan dengan hukum agama, dia tanya tentang hukum agama yang ingin kita buat. Tahu hukum yang ingin kita buat adalah wajib. Kalau benda tu berkait dengan perkara yang wajib ataupun berkait dengan perkara yang haram, wajib kita kena tanya. Dak tanya berdosa. Jangan main dak tanya berdosa. Kalau benda tu berkait dengan benda yang wajib atau berkait dengan benda yang haram, wajib kita kena tanya. Sebab itulah kata ulama, miftahul ilmi soal, kunci kepada ilmu pengetahuan adalah tanya. Orang yang malu bertanya, dia akan kekal di dalam kejahilan selama-lama. Ulama menyebut, lan yanadal ilma mustahin wala mutakabbir. Tidak akan mencapai ilmu oleh orang yang malu. Kalau orang yang pemalu, dia tidak akan dapat mencapai ilmu. Duduk dalam keadaan kejahilan semua-semua. Kalau jahil dalam hal dunia, dia tidak menjadi masalah. Dia bukanlah berdosa. Tapi kalau jahil dalam hal akhirat, memang cukup bermasalah. Kerana jahil dalam hal akhirat, dia akan menanggung dosa, yang mana dosa tersebut adalah seperti racun yang dia makan, kesang dia akan tanggung di negeri yang kekal abadi. Okey. Yang pertama, ketika kita ada kemusykilan berkenaan dengan hukum hakam berkaitan dengan agama, kita kena tanya. Dia nak tanya siapa? Jangan tanya ikut dah orang. Asal kata kena tanya tu, tanya ikut dah, jumpa siapa-siapa pun tanya belaka. Tak boleh. Kena tanya orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Kena tanya orang yang mengetahui, ahli ilmu, orang yang pernah melalui disiplin ilmu, bukan orang yang hanya membaca di Google dan seumpamanya, tidak pernah duduk bertalaqi di hadapan para alim ulama. Tak boleh lah lagu tu. Kena tanya orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kena tanya kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, ahli zikir.
Dia di antara zikir adalah Al-Quranul Karim, ahli Quran. Zikir di antara zikir adalah Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata lagu mana, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan zikir, maksudnya Al-Quranul Karim. Wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami memelihara Al-Quran tu, zikir tu. Jadi kena tanya ahli zikir, ahli Quran. Kerana orang yang memahami Quran adalah orang yang alim. Kena tanya golongan alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, sekiranya mung tidak tahu. Orang yang alim, orang yang ada ilmu, ketika orang tanya dia kena jawab sekadar yang dia tahu. Kalau dia tak tahu, jangan jawab lagi. Jangan gaduh jawab kalau tak tahu. Kerana masalah jawab hukum hakam, kita kena ingat bukan masalah peribadi. Jangan sekali-kali malu berkata aku tidak tahu benda yang kita tidak tahu. Kerana masalah hukum hakam adalah amanah, adalah agama. Kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita katakan berkenaan dengan hukum agama. Sebab itulah para alim ulama berpesan lagu mana? At-taqwa khairum minal fatwa. Bertakwa kepada Allah lebih baik daripada berfatwa. Dalam kita ingin menyampaikan hukum, letakkan sifat takwa dalam hati, perasaan takut kepada Allah. Jangan ikut dang je. Asal boleh kabar-kabar je. Ingat-ingat sikit pun pakai kabar je. Itu adalah salah. Tak boleh. Selama mana kita tidak ingat betul hukum hakam, maka jangan kita kabar. Kita kena kabar nanti dulu. Nanti Amba nak tengok kitab dulu. Amba nak rajak dulu. Amba nak kaji dulu. Jangan awak kata kita ni orang alim. Kita kena ingat, setiap manusia, siapa pun dia, setiap orang alim, sama ada dia mufti, doktor, tok guru, ustaz, bukan dia mengetahui keseluruhan hukum hakam, bukan dia tahu. Orang yang betul-betul alim, memang banyak hukum yang dia tahu, namun tidak sedikit hukum yang perlu dia kena kaji dulu, barulah jelas hukum tersebut kepada dia, walaupun dia saat itu dinamakan sebagai mufti. Contoh, Imam Malik bukan mufti. Imam Malik lebih daripada tu, orang yang cukup hebat Imam Malik ni. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Malik rahimahullahu subhanahu wa ta'ala ulama mujtahid. Di zaman kita mana ada ulama mujtahid? Mujtahid mutlak lah, tak ada. Imam Malik ulama mujtahid, diiktiraf keilmuan dia oleh seluruh dunia Islam. Namun ketika ada orang tanya kepada dia soalan, banyak soalan dia tak jawab. Dia kata aku tak tahu. Dia perlu buat kajian. Jadi siapa pun ulama, dia ada, bukanlah dia mengetahui keseluruhan ilmu. Ada ilmu yang perlu dia kena kaji semula, perlu kena tengok balik. Jadi ketika kita tidak yakin, kita tidak jelas, jangan mudah kita jawab. Kita kena jawab dengan perkataan la adri, aku tak tahu. Jawab dengan perkataan wallahu alam, kena kaji semula. Jangan berani dalam menjelaskan hukum agama, kerana ia adalah amanah, ia adalah agama. Orang yang menyebut hukum agama, dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mesti bersifat dengan amanah. Sebab itulah Abdullah bin Mas'ud dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari ataupun hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, lupa Bukhari atau Muslim, tapi hadis ini sahih. Athar daripada Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ayuhan nas, wahai manusia, man alima syai'an falyaqul bih, sesiapa yang mengetahui sesuatu perkara maka hendaklah dia berkata dengan perkara tersebut. Kalau tahu dia kata, cakap. Tapi wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Kalau dia tak tahu, dia kena kata Allahu a'lam. Jangan berani kata hukum benda yang kita tidak tahu, siapa pun dia. Kita kena ingat. Jadi benda yang kita dapat ambil yang pertama daripada hadis ni, ketika kita ada kemusykilan berkenaan dengan hukum agama, mesti kita kena tanya kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Okey, itu yang pertama. Sebagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Fatimah binti Abi Hubaish, ketika darah keluar semua daripada kemaluan dia, maka dia mari bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia tubik semua darah tak berhenti, dia kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afada'us sadah, adakah boleh aku nak tinggal sembahyang? Tengok, boleh tak aku tak mau sembahyang sama-sama?
Dah darah duk tubik sama-sama Lalu tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la, tak boleh. Tak boleh mu nak tinggal semayang sama-sama. Asal ada darah tu tak payah semayang. Asal ada darah tak payah semayang. Oi, tak betul lagu tu, tak kena. Ni benda yang perlu diketahui oleh orang puang. Orang puang kena tahu benda ni. Asal kata ada darah saat itu tak tahu darah benda. Mungkin darah haid, mungkin darah nifas, mungkin darah istihadhah, pakai dak semayang lalu. Itu adalah salah. Tu ke orang puang kena tahu. Sebab itulah di antara benda yang diwajibkan kepada perempuan mengetahui, dia mempelajari berkenaan dengan hukum hakam ataupun hukum ataupun memahami haid, nifas dan istihadhah. Ni di antara benda yang perlu, yang diwajibkan kepada perempuan. Manakala orang lelaki wajib juga, kerana orang lelaki adalah ketua dalam keluarga. Biasa apabila kita ada anak puang, kita sebagai ayah menjadi kewajipan ngajar kepada anak kita berkenaan bab haid, istihadhah, nifas. Okey, kita tanya orang lelaki yang duduk dalam masjid ni, ada anak puan, pernah tak ajar kepada anak-anak berkenaan dengan haid, nifas dan istihadhah? Sedang ini berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan sembahyang, berkaitan dengan ibadat puasa, berkaitan dengan suami isteri. Pernah tak ajar? Kalau sekiranya tak pernah ajar, anak dia tak tahu, itu adalah tanggungjawab sebagai ayah saat itu. Allah Rabbi, ayah saat ni dia menanggung dosa juga. Jangan main. Betul, memang dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang dia tidak menanggung dosa dan bebanan orang lain. Tapi kena ingat, ketika mana seorang tidak menanggung dosa bebanan orang lain bukan secara mutlak. Bahkan ada benda yang punca daripada kita, punca sebab daripada kita orang duduk dalam kejahilan, maka kita juga menanggung dosa yang sama. Dia berdosa, kita juga berdosa. Itu kita kena ingat. Jadi begitu juga kita sebagai suami, kita kena ajar kepada isteri kita berkenaan dengan hukum hakam yang berkait dengan darah, haid, nifas dan istihadhah. Kita ada tak bini? Ada. Bini kita orang puang, kakak bini kita orang lelaki. Bini pakat nikah dengan orang lelaki, belaka sama-sama lelaki, puang sama-sama puang. Generasi akan datang senyap terus. Bumi ni tak ada orang seorang. Kalau nikah lelaki sama lelaki, puang sama puang, generasi akan datang tak ada. Terus tak percaya. Bukan kita nak suruh benda tu. Benda tu adalah haram, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sebahagian daripada orang Melayu kita, orang Islam kita memperjuangkan kepada perkara tersebut, hukum dia adalah haram, dosa besar. Kaum Nabi Allah Lut alaihi salam dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dosa tersebut. Jangan sekali-kali mempertahankan golongan LGBT. Di antara apa yang perlu diambil oleh setiap orang Islam adalah engkar perjuangan ataupun kehendak golongan LGBT. Kerana golongan tersebut adalah golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nikah dengan orang puang, maka orang puang ni dia ada darah. Bukan setakat tubik darah saja, dia ada hukum yang berkait dengan darah, yang perlu, yang diwajibkan kepada orang puang kena tahu. Kita sebagai ketua dalam keluarga kena mengambil tahu hal tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu adalah pemimpin, dan setiap daripada kamu akan disoalkan, akan dipertanggungjawabkan tentang rakyat yang berada di bawahnya, termasuk isteri dia. Jadi kalau sekiranya bini kita tahu dah, sebab dia mari surah masjid duk dengar semua, alhamdulillah, lepas bahagian kita. Kalau tak tahu, wajib kita kena ajar. Kalau kita tak pandai, kena cari orang ajar bini kita, suruh dia pergi belajar. Mana-mana tempat yang ada mengajar berkenaan dengan darah wanita, suruh dia pergi. Kerana ni ada kaitan dengan hukum hakam agama, kaitan dengan ibadat, kaitan dengan perhubungan suami dan isteri. Okey, ni di antara benda yang cukup penting, yang perlu diketahui oleh orang perempuan, begitu juga diketahui oleh orang lelaki, kerana orang lelaki adalah ketua di dalam keluarga. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling kita bimbang sekali? Ni yang paling kita bimbang. Di sana ada ayat Allah Subhanahu wa taala kata lagu mana? Allah Subhanahu wa taala kabur dalam Quran, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Temang-temang yang rapat masa di atas dunia dulu, sebahagian daripada mereka itu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain di hari kiamat. Di hari kiamat temang-temang rapat di atas dunia, suami dengan isteri, anak dengan ayah, anak dengan mak, adik beradik,
molek-molek ada jadi musuh. Sebab dia punca daripada dia tidak melaksanakan amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Kena ingat, orang yang tidak melaksanakan amanah yang Allah Taala bagi kepada dia, orang tidak menjalankan amanah yang Allah Taala bagi kepada dia di atas dunia, maka perhubungan dia hanya bersifat sementara sahaja di atas dunia. Perhubungan yang rapat di akhirat kelak, perhubungan tersebut menjadi perhubungan musuh, sesama musuh. Lagu mana perhubungan musuh dengan musuh dia? Balah. Omong dah ajar aku. Isteri dakwa di hadapan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim? Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Temang-temang yang rapat pada hari itu, yakni di hari akhirat, sebahagian daripada mereka itu menjadi musuh sebahagian yang lain. Illal muttaqin, melainkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang mengasaskan hubungan suami dan isteri, hubungan kekeluargaan di atas dasar takwa, barulah hubungan itu berkekalan sehingga ke negeri akhirat. Di antara hubungan yang diasas dengan takwa adalah ketika mana seorang masa dia berkahwin, dia ada isteri ataupun dia ada anak, dia ajar kepada anak dia berkenaan dengan hukum hakam, termasuk hukum haid, istihadah dan nifas. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, katanya, sesungguhnya aku seorang perempuan yang beristihadah. Kata apa? Fatimah bintu Abi Hubaish. Sehingga aku tidak suci pun. Lalu tu boleh tak aku nak tinggal semayang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak boleh. Tak boleh. Sebab dia tak boleh. Kata Rasulullah, innama dzalika irqun wa laysa bihaid. Hak yang duk keluar darah hak sat ni sebenarnya keluar daripada urat. Dia urat hak yang dekat, urat hak bawah. Dalam bahasa Arab, urat tersebut dinamakan sebagai urat azil. Dia gini, darah haid dia keluar daripada pangkal rahim, darah istihadah dia keluar daripada bawah. Jadi hak ni bukan keluar daripada pangkal rahim dia keluar daripada bawah Maksudnya bukan darah haid, tu darah istihadah. Jadi orang puan kena ingat, bukanlah setiap darah yang keluar daripada kemaluan perempuan adalah darah haid belaka. Ada juga bukan darah haid, benda darah istihadah. Jadi apabila darah saat itu bukan semua darah haid, maka bermakna bukanlah setiap kali keluar darah daripada kemaluan perempuan, orang puang tu tak boleh sembahyang. Tengok Rasul kata tak boleh dia tinggal sembahyang. Rasul larang dia tinggal sembahyang. Bukan dia mesti kena sembahyang. Sebab darah tersebut bukan darah haid. Nanti kita baca dulu terjemah, lepas tu kita akan hurap pula secara detail pula lagi. Baik. Katanya, sesungguhnya yang demikian itu adalah darah yang keluar dari urat yang dekat dengan rahim dan bukan haid. Jadi bermakna di sana ada darah yang keluar daripada kemaluan perempuan bukan darah haid. Maka apabila engkau datang haid, apabila mu datang haid, maka tinggallah sembahyang. Kalau haid mu mari, mu kena tinggal sembahyang. Apabila berhenti haid, walaupun darah ada, maka mandilah. Lepas daripada tu mu sembahyanglah. Jadi kalau darah ada tapi bukan haid dah, maka mu kena mandi, mu kena sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bermakna apa yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaish adalah dia kena membezakan mana darah haid dan mana darah istihadah. Apa yang disuruh, yang diperintah oleh Rasulullah kepada Fatimah binti Abi Hubaish adalah dia kena membezakan mana darah haid dan mana darah istihadah. Maka bagi perempuan yang keluar darah yang melebihi daripada tempoh haid, maka dia kena buat perbezaan mana darah haid dan mana darah istihadah. Kalau dia tidak buat perbezaan, maka dia berada di dalam dosa. Kerana ini juga termasuk dalam ilmu fardu ain yang diwajibkan kepada perempuan mengetahui, kerana dia ada kaitan dengan sembahyang yang menjadi rukun kepada agama Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ni sebenarnya kalau kita nak urang memang panjang lagi lah. Ambil secara ringkas beberapa perkara yang penting yang perlu kita kena faham, yang perlu yang dapat kita faham daripada hadis ni. Sebelum daripada tu kita baca sikit lagi terjemahan dia. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebut, kemudian hendaklah kamu berwuduk setiap kali hendak sembahyang. Di sana dalam riwayat Imam Bukhari ada sebut kerana mu kena berwuduk setiap kali mu nak sembahyang. Jadi diambil hadis ni diletak dalam bab perkara yang membatalkan wuduk. Benda yang kita dapat faham, apa yang kita dapat faham adalah
Darah yang keluar daripada kemaluan perempuan, ia membatalkan wuduk. Darah istihadah dia keluar daripada kemaluan perempuan, ia membatalkan wuduk. Ijma' ulama mengatakan, apa hak yang keluar daripada kubul dan dubur. Kubur ni hak depan, dubur ni hak belakang. Kubur ni guna hak kecil. Dubur kita guna hak merah. Hak tu jelas sungguh. Hak tu kan. Nak pusing kau nak cakap kiasan kau mana lagi? Pakai jelas terus dah. Guna hak kecil tu dia panggil kubul. Guna hak merah tu dia panggil dubur. Maka setiap hak yang keluar daripada dua jalan tersebut, ia membatalkan wuduk dengan ijma' ulama. Sepakat ulama tanpa ada khilaf. Sama ada mazhab Syafi'i ataupun mazhab yang lain. Sepakat ulama mengatakan setiap benda yang keluar daripada kubul dan dubur ia membatalkan wuduk. Termasuklah darah. Jadi di antara perkara yang membatalkan wuduk adalah darah yang keluar daripada kemaluan. Sebab itulah kalau kita buka dalam kitab fiqh, di antara perkara yang membatalkan wuduk, ia kata lagu mana? Al-khariju min ihdas sabilain min qubulin au duburin. Kata dia lagu mana? Min ahadis sabilain qubulin au duburin. Dia kata di antara perkara yang membatalkan wuduk adalah perkara hak yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan. Sama ada hak yang keluar saat itu daripada kubur ke ataupun dubur. Rihun au ghairuhu. Sama ada hak yang keluar angin ke ataupun selain daripada angin. Ia membatalkan wuduk. Ijma' ulama. Jadi yang di antara perkara yang membatalkan wuduk adalah keluar sesuatu daripada kemaluan kita. Okey, habis. Kecing, batal wuduk. Keluar air mazi, kali kita akan baca hadis berkenaan dengan air mazi, batal wuduk. Keluar darah, batal wuduk. Keluar tahi, batal wuduk. Keluar benda, berok tu butir buah benda, buah durian. Dah durian mahal sangat. Menjual apakah timbang, belah-belah ia sekilo. Isi ada 2 ulas je, gerang. Makan sekali dengan butir ya. Gerang sangat. Makan isi saja lambat kenyang, bahang sekali dengan butir. Dah mahal kan? Dah mahal, mujur kulit je dah nak goreng. Kalau boleh goreng kulit-kulit ya, dah mahal sangat. Jadi telang dengan butir-butir. Jadi butir dah acur, tubik pula butir masa berok. Batal wuduk. Setiap sesuatu yang keluar daripada dua jalan, ia membatalkan wuduk, termasuk darah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, benda yang kita dapat ambil daripada hadis ni bahawasanya darah istihadah dia berbeza dengan darah haid. Darah istihadah bukan darah haid. Darah istihadah lain, darah haid lain. Apabila darah istihadah lain daripada darah haid, maka hukum dia juga berbeza. Hukum darah haid berbeza dengan hukum darah istihadah. Akan datang kita akan bincang berkenaan dengan darah perempuan. Tapi bila akan datang tak tahu lagi. Kalau panjang umur dang lah. Kalau dah panjang umur dah dang lah. Baik. Jadi kita sebutlah secara ringkas, darah yang keluar daripada kemaluan perempuan terbahagi kepada 3. Yang pertamanya nama dia darah haid. Yang keduanya nama dia darah nifas. Yang ketiganya nama dia darah istihadah. Darah haid adalah darah yang keluar ad-damu al-khariju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihah fi awqatin makhsusah. Tu makna ta'rif darah haid, definisi darah haid yang disebut oleh para alim ulama. Ad-damul kharij, darah yang keluar min aqsa rahimil mar'ah, daripada bahagian pangkal rahim, hujung rahim. Ketika perempuan tu sihat, tak ada sakit, tak ada penyakit benda. Baik, patut adalah waktu-waktu dia. Itu darah haid. Manakala darah nifas adalah ad-damu al-khariju ba'da faraghil rahimil mar'ah minal janin. Darah yang keluar setelah daripada kosong kandungan perempuan daripada janin. Sama ada melalui beranak ataupun keguguran. Orang perempuan yang gugur, maka darah yang keluar selepas daripada keguguran juga dihukumkan sebagai darah nifas. 2. Yang ketiganya darah istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar pada selain daripada tempoh haid dan selain daripada tempoh nifas. Ketiga-tiga darah ni orang puang kena tahu. Kalau orang puang tak ada masalah, maka tak apa dah, cukup dah dia tahu darah haid dengan darah nifas. Kalau orang puang tu ada masalah, haid dia tak teratur, maka dia kena tahu pula selagi hukum yang berkait dengan darah istihadah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia biasanya orang puang hak yang normal, jarang ada darah istihadah, upah normal. Tapi oleh kerana di zaman kita ni masalah pemakanan,
Masalah punca daripada pemakanan, jadi akhirnya berlaku kepada perempuan haid tak teratur. Banyak orang puang masalah haid tak teratur di zaman kita. Di zaman kita banyak haid tak teratur. Orang puang. Jadi ada darah istihadah, maka menjadi kewajipan kepada perempuan mendalami permasalahan darah istihadah. Hak yang lepas-lepas dah. Hak lepas-lepas dah lah. Hak yang amba pernah kita duduk jawab kemuskilan berkenaan dengan perempuan hak yang istihadah. Kita nak tengok punca daripada terjadi darah istihadah, hak yang lepas dah, hak yang pengalaman kita kerana 3. Yang pertama, orang puang ada gangguan. Biasa orang puang ada gangguan, haid dia memang bermasalah. Orang puang ada gangguan. Bukan orang puang ada gangguan diganggu oleh orang lelaki, bukan. Nak pergi sekolah ke, nak pergi jalan ada hak tua-tua, hak balik sejak tu fit duk kecil mata, bukan gitu. Maksudnya gangguan makhluk halus. Biasa orang puang hak yang ada gangguan makhluk halus, haid tak teratur. Hak yang tu, hak yang pengalaman kita lah, hak kita jumpa. Okey, tu yang pertama. Yang keduanya adalah orang puang hak yang makan pil perancang, makan pil penarang haid. Hak tu di antara penyebab dia haid tak teratur. Yang ketiganya, hak yang kita biasa jumpa adalah hak yang kemalangan. Hak tu hak yang biasa. Lepas tu banyaklah darah istihadah. Apabila berlaku darah istihadah, dia kena tahu hukum. Dia kena belajar. Menjadi fardu ain. Dak keluar darah istihadah, dah wajib lagi. Apabila keluar darah istihadah, dia dah tahu hukum, dia wajib kena belajar lah. Baik. Tu orang puang wajib kena belajar berkenaan dengan hal tersebut. Hamba tahu tu sebab anda. Sebab hamba adalah menulis buku berkenaan dengan memahami darah wanita. Ada hamba buat penulisan buku berkenaan dengan memahami darah wanita. Dan hamba buat daurah. Di banyak tempat lah hamba buat daurah berkenaan dengan fiqh darah wanita. Di Terengganu dan di luar Terengganu. Ada banyak di Terengganu, memang banyak tempat hamba buat sebelum daripada ni. Baik. Allahu Rabbi. Baru ni dalam bulan 3 ke bulan 2 bincang untuk buat di Masjid Putih bersama dengan Ustaz Haikal tu imam di sini. Tapi oleh kerana masa tidak mengizinkan, hamba tak ada masa free oleh kerana duk sibuk semua, jadi tidak sempat, tidak ada kesempatan. InsyaAllah akan datang kalau ada kesempatan kita akan buat daurah fiqh darah wanita, insyaAllah. Ini penting bagi orang puang kena tahu kerana ia berkait dengan ibadat perempuan, berkait dengan hukum hakam yang bersangkut paut dengan perempuan. Okey, jadi 3 darah yang keluar daripada perempuan. Yang pertamanya darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiganya darah istihadah. Orang puang kena tahu bahawasanya darah istihadah, ketika mana perempuan keluar darah istihadah, perempuan mengambil hukum suci, bukan haid dan nifas. Maksudnya haram kepada perempuan yang haid dan nifas sembahyang. Namun perempuan yang keluar darah istihadah, tak boleh dia tinggal sembahyang, wajib dia kena sembahyang. Ketika Fatimah binti Abi Hubaysh tanya Rasulullah, afa ada'us salah, boleh tak aku nak tinggal sembahyang? Kata Rasulullah, tak boleh. Rasul larang dia tinggal sembahyang. Maka menjadi kewajipan kepada perempuan ketika keluar darah istihadah, dia kena sembahyang. Jadi orang perempuan kena bezalah mana darah istihadah, mana darah haid. Okey. Tu yang yang kita dapat ambil daripada hadis ni. Seterusnya, orang perempuan kena tahu juga bahawasanya ketika mana darah sedang keluar, darah istihadah sedang keluar, sedikit pun tidak menghalang sahnya sembahyang dia. Hak yang Rasul larang perempuan sembahyang ketika dia datang haid. Manakala ketika datang darah haid, darah istihadah, dia tetap wajib dia kena sembahyang. Jadi apabila ketika dia datang darah haid, dak boleh sembahyang. Ketika datang darah istihadah, dia kena sembahyang. Maka orang puang tu dia kena membezakanlah mana darah haid, mana darah istihadah. Allahu Rabbi. Dia darah istihadah, jangan ingat mudah perbahasan darah istihadah, jangan ingat mudah. Orang puang kata mudah je. Dok. Hamba tanya, hamba buat daurah, ramai orang puang silap faham dalam masalah hukum darah haid dan darah nifas. Bukan mudah. Imam Nawawi, seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, ulama besar, pakar dalam bidang hadis, pakar dalam bidang fiqh, dia kata lagu mana? I'lam anna babal haid min awisil abwab. Sesungguhnya ketahui olehmu bahawasanya bab haid adalah di antara bab yang cukup payah. Sehingga kata hatta ghalita minhu kathirun min kibaril ulama. Sehingga ramai ulama-ulama besar tersilap di dalam meletakkan hukum berkenaan dengan darah haid. Berkenaan dengan darah haid, ramai ulama besar yang tersilap meletakkan hukum. Kalau ada para asatidah
di tempat kita tersilap meletakkan hukum berkenaan dengan darah haid dan istihadah perempuan, kita rasa biasa. Sebab kata Imam Nawawi, ulama besar pun tersilap. Sebab penting orang puan tahu. Baik, dah kalau ustaz pun ada silap, orang hak yang awam lebih lagi tersilap kalau tidak belajar. Sebab itulah kena belajar. Cuba tanya orang puan. Cuba tanya orang puan kalau tak percaya. Mereka orang belajar dah. Kalau orang puan, ni mengikut mazhab Imam Syafi'i ya. Jangan mazhab lain, mazhab Imam Syafi'i. Sebab tempat kita mazhab yang diguna pakai adalah mazhab Imam Syafi'i. Orang puan kalau keluar darah, sebanyak-banyak darah haid 15 hari 15 malam. Sebanyak-banyak darah haid 15 hari 15 malam. Orang puan tu kalau keluar darah 16 hari, lebih daripada 15 hari, kita tanya orang puan, lagu mana mu nak hukum darah tersebut? Kalau kita tanya ramai orang puan, dia akan katakan ni 15 hari 15 malam haid, hari yang ke-16 adalah istihadah. Tahu tak hukuman tersebut adalah salah mengikut mazhab Imam Syafi'i. Kalau orang tu keluar darah lebih daripada 15, okey, kita kena ulang balik. Sebanyak-banyak darah haid adalah 15 hari 15 malam. Tu sebanyak-banyak darah haid. Kalau lebih daripada 15 hari 15 malam, maka perempuan tersebut dinamakan perempuan mustahadah, perempuan yang keluar darah istihadah. Cuma penentuan mana darah haid, mana darah istihadah mengikut mazhab Imam Syafi'i bukan seperti yang ramai difahami oleh ramai perempuan. Kalau kita tanya ramai orang puan, dia akan kata 15 hari 15 malam haid, sehari semalam, hak yang lebih daripada 15 hari adalah istihadah. Itu adalah salah. Tak betul. Hak yang betul lagu mana? Kena tengok beberapa perkara dulu. Berhenti tak sekejap. Cukup 15 hari berhenti tak sekejap. Sebelum tubik pula pada hari yang ke-16. Kalau berhenti sekejap, tak apalah, kita boleh hukum lah lagu tu. Hak tempoh 15 hari saat itu haid, lepas tu hak yang hari ke-16 istihadah. Kalau tak berhenti langsung 14, 15, 16 tak berhenti langsung, tak boleh hukum lagu tu. Bahkan hukum hak yang betulnya adalah dia terbagi kepada 7. Orang puan dah tahu terbagi kepada 7. Nak urus sesa sampai ke 7 ni dok pandang pula. Amba buat daurah berkenaan dengan bab haid, start daripada pagi sampai ke petang. Start daripada pagi sampai ke petang. Tu pun kadang-kadang dak habis. Sikit lagi dak nak habis semua. Start daripada pagi sampai ke petang. Takkan nak cerita dalam 10 minit. Jadi kalau keluar darah lebih daripada 15 hari 15 malam, orang puan tak boleh nak hukum kata haid dia 15 hari 15 malam, hari yang ke-16 istihadah. Itu adalah salah mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Hak betul lagu mana? Perempuan tersebut terbagi kepada 7. Maka orang puan tu kena tengok kategori mana dia. Yang pertama dia panggil mubtada'ah mumayyizah, yang keduanya mubtada'ah ghairu mumayyizah, yang ketiganya mu'tadah mumayyizah, yang keempatnya mu'tadah ghairu mumayyizah, yang kelimanya mutahayyirah, yang kelimanya mutahayyirah mutlaqah, yang keenamnya mutahayyirah muqayyadah, yang ketujuhnya mutahayyirah muqayyadah. Jangan main. Perbahasan dia panjang. Memang seorang tak faham. Mereka hak yang belajar dah dengan hamba ada. Hak yang 2-3 orang hak yang hamba duk tengok ni, hak yang pernah dia ikut kuliah hamba semua ni ada. Hak tu hak pernah belajar dah dengan hamba. Baik. Hak tu fahanglah. Hamba sebut. Hak tak pernah dengar, datang benda tahu benda mubtada'ah mumayyizah, mu'tadah mumayyizah, benda pun tak tahu. Tapi benda ni penting kepada perempuan dia mengetahui kerana dia ada kaitan dengan hal ibadat dia. Jangan kita buat jangan kita abaikan perkara ni kerana ia adalah berkait dengan benda sembahyang kita, berkait dengan hukum hakam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara benda yang kita faham daripada hadis ni lagi adalah sembahyang wajib kepada perempuan apabila berhenti darah. Rasulullah kata lagu mana? Ni dalam hadis ni kata Rasulullah kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, fa idza aqbalat haidatuki fada'is salah wa idza adbarat faghsili anki dam thumma salli. Apabila mari darah haid, mu tak boleh sembahyang. Tapi apabila habis darah haid tak ada dah, mu kena sembahyang, lepas tu mu kena mandi. Apabila darah haid tak ada, mu kena mandi, lepas tu mu kena sembahyang. Maka ulama ambil daripada hadis ni bahawasanya semata-mata berhenti daripada darah haid wajib orang puan sembahyang. Ramai juga di kalangan masyarakat kita orang puan hak yang tak faham. Kena ingat ni, hamba royak benda hak yang tak faham bakal. Benda hak yang orang puan tak betul buat. Sebab benda hukum orang puan kena tahu. Allahu Rabbi takut menyesal di negeri akhirat. Punca daripada kejahilan tersebut adalah kerana dia mengabaikan pengajian agama. Ada orang puan apabila berhenti darah hidup sembahyang lalu dinati sehari semalam. Itu adalah salah. Kata ulama, tajibus salah bimujarradin qita'id dam. Wajib sembahyang semata-mata berhenti darah. Kata tak boleh sembahyang lagi.
Kena tunggu sehari semalam dulu. Alasan dia benda takut-takut darah tubik buluk. Tu alasan dia takut-takut darah tubik buluk. Takut-takut darah tubik buluk. Tu alasan dia. Sampai setengah tu dia kata mana? Kalau kita pergi Mekah. Ni silap belaka Kalau kita pergi Mekah, lepas tu kita datang haid. Orang yang datang haid boleh niat, tak ada masalah. Cuma dia tidak boleh, dia tawaf sahaja. Jadi lepas daripada berhenti darah, tak boleh tawaf lalu. Dah kena buat mana? Kena tunggu sehari semalam dulu baru tawaf. Sebab mana? Takut-takut darah mari semula. Itu adalah silap. Itu adalah salah. Sebab mana? Salah. Allah Rabbi kata ulama, tajibus salatu bimujarradin qita'id dam. Wajib sembahyang semata-mata berhenti darah. Apa sebenarnya hamba ada buat satu risalah berkenaan dengan permasalahan ni. Kerana oleh kerana banyak orang puang tak faham dan ada sebahagian daripada orang ngajar tak faham dalam masalah ni, hamba buat satu risalah, hamba buat panjanglah. Lebih kurang kalau cetak tu lebih kurang dalam 40 muka surat. Permasalahan apabila berhenti darah kena sembahyang tanpa perlu menunggu tempoh yang tertentu. Kata Sayyidina Ali dalam satu hadis, kata Sayyidina Ali, idzan qata'ad dam, apabila berhenti darah, maka tidak boleh perempuan saat ni wajib kepada perempuan sembahyang tanpa perlu kena menanti dalam tempoh yang tertentu. Cuma hamba tak dang nak bagi penjelasan secara panjang lebar kerana masa terlalu singkat. Cuma meroyak khulasahnya, penghujungnya, apabila perempuan tu berhenti darah, maka wajib dia kena sembahyang tanpa perlu menunggu tempoh tertentu. Takut-takut darah mari adalah tidak betul. Kerana dalam kaedah fiqh lagu mana? La ibrata bitawahhum. Itu dalam kaedah fiqh disebut tidak boleh dikira dengan tawahhum. Takut-takut terjadi. Kalau kira takut-takut terjadi, was-was semua kita. Dah berapa bayang pula pas maghrib? Takut-takut sembahyang tadi tak sah. Dan bayang kedua, takut-takut tak sah pula sembahyang pula ketiga. Pakai dah sudah dah. Mai ada tawahhum. Sebab tu dalam kaedah fiqh disebut lagu mana? La ibrata bitawahhum. Tidak boleh dikira dengan tawahhum. Duk wahang, duk sangka benda hak yang tidak mungkin berlaku, benda hak akan datang kita tak tahu berlaku ke tak, itu adalah salah. Baik. Kita berhenti situ dulu. Sehadis je malam ni kita baca. Habis dah waktu kita. Biarlah. InsyaAllah kita mengharapkan ada manfaatnya untuk pertemuan kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung balik pada minggu akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل.